I believe I can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar semua. Pada hari ini menjelang masuknya bulan yang suci, bulan Ramadan, kita akan belajar sebuah tajuk iaitunya Nuzulul Quran, pelajaran 14, muka surat 23. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini, Ramadan kita pada tahun ini lebih baik pada tahun-tahun sebelumnya ya. Targetkan ibadah kita lebih banyak tahun ini. Contoh Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, kita targetkan minimum 1 juzuk 1 hari. Okay? Mudah-mudahan nanti di 1 Syawal kita betul-betul menjadi mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, jiwa-jiwa yang suci ya. Jadi kita teruskan kepada muka surat seterusnya. Muka surat seterusnya 102. Di sini 14.1 Nuzul Quran. Dari segi bahasa iaitunya penurunan atau perpindahan sesuatu daripada atas ke bawah. Ini kalau kita lihat berkenaan dengan kata-kata nuzul ya. Nuzul daripada atas ke bawah. Itu bahasa. Sedangkan daripada segi istilah, penurunan Al-Quran daripada Allah ke Lauhul Mahfuz, seterusnya ke Baitul Izzah di langit dunia, seterusnya dari Baitul Izzah di langit dunia ke dalam dada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Itu nuzul Quran ya. Iaitunya penurunan Al-Quran daripada Allah. Daripada Allah nanti diturunkan ke Lauhul Mahfuz, daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan di sini yang di bawahnya 14.2, cara dan peringkat nuzulul Quran. Bermakna Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz itu adalah sekaligus. Maksudnya adalah 30 juzuk sekali. Di sebelahnya ada disebutkan penurunan secara sekaligus. Dalilnya adalah di sini surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Dan di sini dalil yang kedua iaitu surah Ad-Dukhan ayat 3. Kita boleh baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran. Ini dalil bahawa Al-Quran diturunkan secara sekaligus ya. Jadi nanti ketika Al-Quran diturunkan daripada Lauhul Mahfuz dan ke Baitul Izzah, itu masih sama ya, masih secara sekaligus. Dan ketika nanti daripada Baitul Izzah langit dunia ke dalam dada Rasulullah SAW itu diturunkan secara berangsur-angsur. 30 juzuk tadi terpecah, diturunkan secara berangsur-angsur, dimulakan dengan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan di sini dalilnya adalah dalam surah Al-Isra ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lembut dan tenang, dan kami menurunkannya berangsur-angsur. Okey. Jadi kita dah faham bahawa Al-Quran ini diturunkan secara dua bentuk, iaitunya secara sekaligus. Allah menurunkan ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu secara sekaligus. Manakala dari Baitul Izzah ke dalam diri Rasulullah SAW itu secara berangsur-angsur. Jadi muka surat sebelahnya 104, kalau dibahagikan lagi peringkat-peringkat nuzul Quran itu ada beberapa peringkat, iaitunya terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama ni daripada Allah ke Lauhul Mahfuz, itu dikatakan dengan peringkat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya dalam Lauhul Mahfuz. Manakala peringkat kedua adalah daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, maksudnya di langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar.
Peringkat ketiga iaitunya Al-Quran daripada Baitul Izzah di langit dunia ke dalam dada Rasulullah SAW dengan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tapi untuk kegunaan belajar kita, kita akan gunakan buku teks ya. Di buku teks di sini disebutkan bahawa selama 23 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lembut dan tenang, dan kami turunkannya berangsur-angsur. Kita teruskan pada muka surat 105, pada muka surat sebelahnya. Di sini ada poin kepentingan Al-Quran secara berperingkat dan berangsur. Apa gunanya Quran ni diturunkan secara peringkat-peringkat? Apa pula untungnya secara berangsur-angsur? Yang pertama adalah memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan Al-Quran. Maka ketika Malaikat Jibril membawa wahyu yang diberikan oleh Allah sampailah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan memberikan kepada para sahabat, akan menyampaikan kepada para sahabat, Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap wahyu yang disampaikan, setiap ayat Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan terus memberikan kepada sahabat dan sahabat akan terus menghafal. Itulah untungnya kalau Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, maka memudahkan para sahabat, sangat mudah untuk menghafal pada masa itu. Yang kedua, menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat umat Islam dengan pantas. Jadi ada juga Al-Quran ini turun disebabkan ada untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu ya, atau menceritakan kisah-kisah tertentu. Contoh nanti tentang bagaimana jahatnya, zalimnya seorang Abu Lahab, sehingga Allah mengabadikan kisah Abu Lahab itu di dalam Al-Quran. Belum lagi tentang sirah-sirah, kisah-kisah Nabi-Nabi dahulu. Contohnya kita ambil satu Nabi Nuh yang diuji oleh Allah, disuruh buat kapal di atas bukit. Tapi masyarakat waktu itu mengolok-olok, menggelak-gelakkannya, menertawakannya. Bahkan anak dan isteri Nabi Nuh juga ikut mengolok-olokkannya. Makanya kisah-kisah seperti ini didatangkan untuk menguatkan, meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat. Apalagi nanti dengan kes-kes tertentu, maka datanglah sebuah ayat. Contohnya nanti tentang ada seseorang yang berzina, maka turun ayat tentang zina. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Yang ketiga, bukti bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pertuturan Rasulullah SAW semata-mata. Jadi dengan diturunkannya Al-Quran, bukti bahawa Al-Quran ini memang datang daripada Allah. Bukan buatan Nabi, bukan buatan manusia, tapi memang wahyu yang diwahyukan, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya adalah ibadah. Bukti Al-Quran ini adalah mukjizat. Yang keempat, berangsur-angsur dalam menetapkan sesuatu hukum seperti pengharaman arak. Jadi apa yang terjadi pada masa itu dilakukan secara bertahap-tahap seperti pengharaman arak ni. Yang kelima, hukum-hukum lebih mudah dipahami dan dilaksanakan agar manusia tidak terbeban dalam melaksanakan perintah Allah. Makanya dengan datangnya secara berangsur-angsur, pertama perintah solat, lepas tu datang lagi perintah lain, lepas tu datang lagi perintah lain. Dengan seperti itu, hukum-hukum ni lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh manusia, oleh sahabat-sahabat pada masa itu. Dan muka surat yang terakhir di sebelahnya, 106, di sini ada 14.4, usaha dan tindakan untuk menjadikan nuzul Quran sebagai panduan memahami kandungan Al-Quran. Daripada individu memahami dan menghayati peristiwa nuzul Quran, terutamanya apabila memasuki bulan Ramadan, membaca buku ilmiah dan mentadbir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan nuzul Quran. Jadi, apa usaha kita untuk menjadikan nuzul Quran ni sebagai panduan kita dalam memahami Al-Quran? Yang contoh paling dekat, kita nak masuk Ramadan. Sebab itu saya buka tajuk hari ini iaitu tentang nuzul Quran. Supaya nanti kita menghayati, kita memahami peristiwa nuzul Quran yang terjadi
dalam bulan Ramadan ini. Dan juga kita boleh baca-baca buku dan mentadbir, memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nuzul Quran. Di bahagian masyarakat, mengadakan program ceramah perdana di masjid di surau yang membahaskan topik nuzul Quran, membuat aktiviti menghayati peristiwa. Untuk masyarakat ini, untuk saat ini kita diuji, kita diuji oleh pandemi. Kita untuk saat ini dilarang untuk pergi masjid surau untuk melaksanakan ibadah. Kita bukan dilarang beribadah, kita hanya dilarang untuk pergi masjid ke surau. Kita dilarang buat perhimpunan supaya nanti pandemi ini cepat berlalu untuk memutuskan rantai corona ini, COVID-19 ini ya. Dan jadi kita boleh beribadah di rumah. Buatlah ibadah sebanyak-banyaknya, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Okey, insya-Allah. InsyaAllah nanti selepas ini berlalu, kita akan boleh buat ibadah seperti biasa dengan iktikaf di masjid dan lain-lain. Dan negara pula menghebahkan kepada masyarakat program sambutan nuzul Quran melalui media seperti televisyen dan internet. Menghasilkan jurnal peristiwa nuzul Quran dan menyebarkan kepada masyarakat awam. Jadi konteks negara ini pun, walaupun kita dalam suasana pandemi, tapi negara banyak cara untuk menghebahkan tentang nuzul Quran ni. Televisyen, internet ada, boleh menghasilkan jurnal yang dihasilkan oleh pakar-pakar, oleh ulama-ulama. Jadi itulah perkongsian kita pada hari ini. Jadi pelajar, seperti biasa tolong buat nota seperti yang kita buat di dalam kelas ya, buat nota seperti biasa. Dan bersempena kita nak masuk Ramadan ni, saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat memasuki bulan Ramadan. Mohon maaf zahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.